Bismillah, kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadata wal hasanata masukti bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung muzakarah kitab Mutammimatu al-Ajurumiyah karangan Al-Imam Ar-Ru'aini rahimahullahu ta'ala. Kita dah sampai pada perbahasan faslun wa ammal ma'arrafu bil adati fahuwa al ma'arrafu bil alif wal lam. Betul? Kita masih dalam bab apa ni? Bab an-nakirah wal ma'rifah. An-nakirah wal ma'rifah. Boleh. Sebelum ni kita dah bincang dah 6 jenis daripada ma'rifah, iaitu dhamir, alam, ismul isyarah, ismul mausul. Ini kita masuk al-ma'rifah yang dita'arifkan dengan adat, iaitu alif wal lam, dan juga ma'udhifa ila wahidin minha. Okay, kita baca faslun wa ammal ma'arrafu bil adati fahuwa al ma'arrafu bil alif wal lam wa hiya qisman ahdiyatun wa jinsiyatun wal ahdiyatu imma lil ahli dhikri nahu fi zujajatin az-zujajatu aw lil ahli dhihni nahu idhuma fil ghari aw lil ahli al huduri nahu al yawma akmaltu lakum dinakum. والجنسية إما لتعريف الماهية نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإما لاستغراق الأفراد نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو لاستغراق خصائص الأفراد نحو أنت الرجل علما، وتبدل لام ميما في لغة حميار. فصل وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة فنحو غلامي وغلامك وغلامه وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي قام أبوه وغلام الرجل. Jadi disebut dalam fasal ini wa ammal mu'arrafu bil adati, adapun isim yang dimakrifahkan dengan al adat. Adat kat sini maksud dia alat. Alat kat sini maksud dia alif wal lam. Alif wal lam. Sebab tu Syekh sebut fahuwal mu'arrafu bil alif wal lam. Isim yang mu'arraf bil adat itu ialah isim yang dita'arifkan dengan al alif wal lam. Contohnya rajulun jadi ar-rajulu, makrifah sebab ada alif lam. Ghulamun jadi al-ghulamu, makrifah sebab ada alif lam. Kemudian ada khilaf lah. Okey. Perkara yang memakrifahkan isim itu, adakah alif wal lam? Tak. Ataupun lam sahaja. Khilaf. Sebahagian mazhab, sebahagian pandangan mengatakan perkara yang memakrifahkan rajulun ialah alif wal lam, ar-rajulu. Sebahagian lagi kata bukan al, tapi lam itu sahaja. Lam itu sahaja yang memakrifahkan ataupun yang dipanggil sebagai adatut ta'rif. Satu perkara yang memakrifahkan satu isim yang nakirah. Itu khilaf. Wahiyya qisman. Wahiyya ay wal adatu qisman. Dan adat itu ada dua bahagian. Ahdiyatun wa jinsiyatun. Pertama ahdiyah. Yang kedua jinsiyah. Ahdiyah ni kalau nak terjemah bahasa kita sebut sebagai satu perkara yang maklum, sudah maklum. Yang maklumlah ahdiyah ni. Tak. Maksud. Jinsiyah jenis. Jadi wahiyya ay wal adatu qisman, pertama ahdiyah wa jinsiyah, dan setiap satu daripada
dua ini terbahagi kepada tiga. Maknanya ahdiyah terbahagi kepada tiga bahagian. Alif lam jinsiyah juga terbahagi kepada tiga bahagian. Lepas tu saya sebut imma wal ahdiyatu, adapun alif lam lil ahdi, alif lam al ahdiyah tu imma sama ada lil ahdi dzikri, untuk ahdi az-zikri, untuk ahdi az-zikri. Apa al ahdu dzikri? Tengok ke bawah tu dhabit dia bi ay yataqaddam li mashubiha li mashubil lam ataupun li mashubi alif lam tu zikrun. Lil ahdi dzikri, kita nak tahu alif lam yang masuk pada satu-satu isim tu lil ahdi dzikri ialah dengan melihat sebelum perkataan tu ada tak perkataan yang sama macam perkataan tu. Kalau ada, maka kita sebut alif lam yang masuk pada perkataan yang sama yang kedua tu, kita sebut sebagai alif lam lil ahdi az-zikri. Zikri ni disebut. Mana tadi dah disebut sekali, ni disebut kali ke dua. Boleh? Boleh tak? Jadi al-ahdu maknanya diketahui. Diketahui dengan cara apa? Dengan cara telah disebut tadi. Ini disebut pula kali kedua. Boleh tak? Dan dalam kawakib sebut, yang pertama datang dalam bentuk nakirah, yang kedua datang dalam bentuk ma'rifah. Dan dia datang dengan satu makna lah. Maknanya isim pertama yang nakirah tu makna dia sama, musamma dia sama. Isim yang kedua datang dalam bentuk ma'rifah dia, ma'rifah tu musamma pun sama. Boleh tengok dalam ayat Quran sebut apa? Nahu fiha fi zujajah, az-zujajatu. Jadi fi zujajah itu dah disebut zujajah. Kemudian disebut az-zujajatu, ada alif lam pada az-zujajah. Alif lam itulah yang kita panggil alif lam lil ahdi dzikri. Lil ahdi makna lil ilmi, lil ma'lum. Makna alif lam yang menunjukkan ke atas satu perkara yang telah diketahui. Satu perkara yang diketahui itu apa? Satu perkara yang diketahui itu ialah dengan cara telah disebut tadi, iaitu zujajah, perkataan yang pertama tu. Boleh? Jadi kita tahu zujajah yang kedua ialah, nafsu az-zujajah yang pertama. Boleh? Itu kaedah lah. Bila datang nakirah, kemudian diulang balik nakirah tu dengan dalam bentuk ma'rifah, maka kedua-duanya menunjukkan ke atas satu makna. Makna zujajatin tadi ialah az-zujajatu yang kedua. Az-zujajatu yang kedua tu ialah zujajatin yang pertama tu. Benda sama. Tapi kalau nakirah kemudian diulang balik dengan nakirah, maka itu dua perkara yang berbeza. Contoh saya sebut, ja'ani rajulun wa darabtu rajulan. Telah datang kepada aku seorang pemuda dan aku telah memukul seorang pemuda. Disebabkan dua-dua tu datang dalam bentuk nakirah, maka pemuda yang datang kepada saya orang lain, pemuda yang saya pukul pula orang lain. Tapi kalau datang yang pertama tu nakirah, yang kedua ma'rifah, ja'ani rajulun wa fadarabtu rajula. Telah datang kepada aku seorang pemuda dan aku telah memukul pemuda tersebut. Mana pemuda yang datang tadi? Boleh tak? Tu kaedah tu. Kaedah ghalibiyah lah, kaedah yang ghalib. Kadang-kadang dia takhalluf juga. Jadi nakirah ditambah dengan ma'rifah, maka nafsul makna. Tak. Tapi kalau nakirah dengan nakirah, maka rajul yang pertama bukan rajul yang kedua. Itu secara ghalib kebiasaan. Jadi yang pertama bagi alif lam al-ahdiyah ialah lil ahdi dzikri. Dhabit dia apa tadi? Dhabit dia ialah perkataan yang sama telah disebut sebelum ini. Macam ayat Quran kita ni disebut apa? Fi zujajatin az-zujajatu. Jadi zujajah dah disebut dah. Lepas tu diulang kali kedua dengan ada alif lam. Maka alif lam yang ada pada az-zujajah kita sebut lil ahdi dzikri.
Dalam syarah tu disebut fiha misbah, al-misbahu. Tadi misbah disebut kali pertama, disebut pula kali kedua. Contoh yang mudah lah. Kita baca dulu, nanti dia akan bagi contoh yang mudah. Ayat Quran yang lain, kama arsalna ila fir'aun rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula. Sebagaimana telah kami utuskan kepada Fir'aun seorang rasul, maka Fir'aun tidak mentaati akan rasul tersebut. Jadi dalam ayat ni, pertama rasul datang dalam keadaan nakirah, rasulan. Yang kedua, rasul datang dalam bentuk makrifah, iaitu alif lam, ar-rasula. Maka rasulan pertama ialah rasul, ar-rasul yang kedua. Ar-rasul yang kedua ialah rasulan yang pertama, iaitu Nabi Musa. Orang yang samalah. Bukan yang diutuskan kepada Fir'aun tu Nabi lain, kemudian Fir'aun tidak taat kepada Nabi yang lain, tak. Nabi yang sama. Kita dapat tahu mana Nabi yang sama tu. Sebab Rasul yang pertama dalam bentuk nakirah, Ar-Rasul yang kedua datang dalam bentuk ma'rifah. Selesai. Okey, au lil ahli dhihni, ataupun lil ahli dhihni, ataupun untuk satu perkara yang maklum pada sudut zihin, sudut akal kita lah. Nahu idhuma fil ghar, idhuma fil ghar. Jadi alif lam pada al-ghar itu kita bagi alif lam lil ahli dhihni. Sebab apa? Sebab telah maklum di sisi mereka, boleh jadi di sisi Arab lah. Al-ghar yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ialah Jabal Thur. Boleh. Jadi tak perlu disebut nama dalam Quran tu. Idhuma fi ghari Thur. Tak perlu. Malah disebut saja dengan idhuma fil ghar dengan alif lam. Alif lam tu lil ahdi dhihni. Itu satu perkara yang telah maklum dalam akal dalam kalangan masyarakat Arab. Jadi bila disebut al-ghar, mereka tak tanyalah al-ghar apa? Ghar Hira ke ghar Thur ke? Sebab apa? Mereka dah maklum al-ghar kat sini maksud dia lah apa dia? Ghar Thur. Boleh? Okey. Okey. Contoh dalam syarah dia buat mungkin lebih mudah untuk kita faham. Dia sebut ja'ar rajulu wal ghulamu. Ja'ar ar-rajulu wal ghulamu. Nah, kalau antara saya dan juga antara Ustaz Abdul Azim, kita dah ada maklumat. Ar-rajul yang akan datang tu namanya Muhammad. Al-ghulam yang akan datang tu namanya Zaid. Boleh? Jadi bila saya tengah bersembang dengan Ustaz, siapa tadi? Abdul Azim tadi. Sembang sambil tunggu dua orang ni, Muhammad dengan Zaid. Muhammad ni pemuda, Zaid ni hamba. Tak. Bila datang je saya tengok, saya boleh sebut ja'ar rajulu wal ghulamu. Telah datang seorang pemuda dan juga seorang hamba. Tak. Jadi alif lam situ alif lam lil ahdi dhihni. Mana tahu alif lam situ lil ahdi dhihni? Sebab antara saya dan juga mukhatab, iaitu Ustaz Abdul Azim, tak, sudah ada maklumat tentang ar-rajul yang akan datang tu, iaitu seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dan saya juga ada maklumat, Ustaz Abdul Azim juga ada maklumat tentang al-ghulam, nama dia Zaid. Boleh? Tu. Contoh lain apa? Pelajar-pelajar tunggu saya masuk mengajar. Waktu dia orang lah ni, waktu subjek saya mengajar nahwu contoh. Jadi bila saya sampai tu, seorang pelajar sebut ja'al ustazu, telah datang al-ustaz. Ustaz apa? Tak perlu disebutlah al-ustaz Salah, al-ustaz Muhammad, tak perlu. Sebab apa? Alif lam situ lil ahdi az-zihni. Masing-masing dah tahu dah al-ustaz ai ustaz Salah. Boleh? Tu. Jadi lil ahdi zihni ini ialah alif lam yang didatangkan untuk satu isim ma'rifah, satu isim nakirah. Alif lam tu akan memakrifahkan isim tersebut, dan juga alif lam itu menunjukkan isim selepas tu yang satu perkara telah diketahui di akal
mutakallim dan juga mukhatab. Boleh? Tu. Jadi kalau kita nak sebut kat sini idhuma fil ghar di ayat Quran, tak kalamullah. Jadi maklum di sisi Allah tu jelaslah, dan juga maklum di sisi mereka, iaitu orang yang diturunkan Quran ini kepada mereka, golongan-golongan Arab ketika itulah. Jadi mereka maklum al-ghar ialah apa dia? Ghar Thur. Jadi tak perlu sebut nama, sebut al-ghar. Dah faham dah? Ianya ialah Jabal Thur. Boleh? Al-ghar ni lubang lah. Lubang. Panggil apa kalau dalam bahasa Arab? Lubang yang ada di gunung Thur. Okey, yang seterusnya lil ahdi au lil ahli al-huduri nahwu au lil ahli al-huduri nahwu. Tanda alif lam tu lil ahli al-huduri ialah bi an yakuna mashubuha hadiran. Hendaklah mashub bagi alif lam itu satu perkara yang hadir. Maknanya alif lam tu masuk pada satu perkara yang sedang berlaku. Alif lam masuk pada satu perkara yang sedang berlaku. Sedang hadir. Gitu. Sedang ada depan kita. Contoh disebut al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan hari apa? Hari ni. Dan hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu. Hari ini itu maksudnya yaumu Arafah. Yaumu Arafah. Boleh? Jadi al-yauma ay al-yaumul hadiru. Hari ini akmaltu lakum dinakum. Kalau tengok tafsir al-yauma maknanya yaumu Arafah. Contoh lain saya sebut al-yauma darabtu amran. Al-yauma darabtu amran. Pada hari ini aku memukul Amr. Boleh? Ataupun dalam contoh dia bagi ja'ani hadza ar-rajulu dalam syarah. Ja'ani hadza ar-rajulu, telah datang kepada aku hadza ar-rajulu, pemuda ini. Jadi alif lam yang masuk pada ar-rajulu tu tak. Ianya tidak disebut perkataan rajul sebelum ni. Jadi bukan lil ahdi al-zikri. Juga tidak maklum dalam kepala saya mutakallim dan juga mukhatab siapakah rajul itu. Maka alif lam bukan lil ahdi al-zihni. Tinggal satu lagi lah. Lil ahdi al-huduri. Sebab apa kita sebut lil ahdi al-huduri sekarang ni? Sebab ja'ani hadzal rajulu menunjukkan apa? Menunjukkan telah datang kepada aku pemuda ini. Pemuda ini yang duduk depan aku, yang hadir depan aku ni. Sebab tu nama alif lam pada ar-rajul tu alif lam lil ahdi al-huduri. Sebab pemuda ini hadir amami, mawjud amami. Ja'ani hadzal rajulu, telah datang kepada aku pemuda ini. Maknanya ar-rajulu hadir amami, mawjudun amami. Boleh? Jadi alif lam al-ahdiyah kita sebut terbahagi kepada tiga. Pertama apa dia? Lil ahdi al-zikri. Disebut dah perkataan tu, disebut pula. Ja'ani rajulun fadarabtu apa dia? Ar-rajula. Nakirah, ma'rifah. Dua-dua tu zat yang sama. Kalau nakirah-nakirah, dua orang yang berlainan. Itu lil ahdi apa? Zikri. Yang kedua lil ahdi zihni. Yang ketiga lil ahdi al-huduri. Yang seterusnya baca. Mana lagi nak baca? Wal jinsiyah. Okey, alif lam jinsiyah. Alif lam al-ahdiyah dah selesai. Alif lam jinsiyah imma li ta'rifil mahiyah. Alif lam jinsiyah juga ada tiga. Pertama, imma li ta'rifil mahiyah, untuk mentarifkan mahiyah min haitsu hiya. Untuk menerangkan, menjelaskan mahiyah. Mahiyah tu maksud dia apa? Mahiyah tu mahiyah. Sebab apa mahiyah ni? Hakikat. Untuk memberitahu, menerangkan hakikat.
Dia punya dhabit dia bi an lam yakhlufha kullun la haqiqatan wala majazan. Dhabit bagi alif lam jinsiyah li ta'rifil mahiyah ialah kita tak boleh tukar alif lam itu dengan perkataan kullun. Kita tak boleh tukar alif lam itu dengan perkataan kullun. Tak boleh tukar secara hakikat, tak boleh tukar juga secara majaz. Contoh, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan telah kami jadikan, kata Allah, daripada air itu setiap benda yang hidup. Jadi minal ma', alif lam pada al-ma' itu kita panggil alif lam li ta'rifil mahiyah. Kita boleh tukar dengan perkataan haqiqah. Waja'alna min haqiqatil ma'. Dan telah kami jadikan daripada hakikat air itu setiap benda yang hidup. Dan kita tak boleh tukar dengan kalimah kullun. Kita tak boleh sebut waja'alna min kullil ma'. Telah kami jadikan daripada setiap air itu setiap perkara yang hidup. Manusia dibuat daripada air Milo. Air sirap tak. Jadi tak boleh sebut setiap air. Kami jadikan daripada setiap air. Bila kita faham begitu, maka kita boleh sebut manusia ni diciptakan daripada air Milo, air sirap. Sebab dia sebut setiap air. Air mustakmal apa semua. Tak. Jadi kita tak boleh nak masukkan perkataan kullun ganti kepada al. Secara hakikat tak boleh, secara majaz pun tak boleh. Itu dhabit lah bagi alif lam tu li ta'rifil mahiyah. Waja'alna minal ma'i waja'alna min haqiqatil ma' kulla syai'in hayy. Yang kedua, imma listighraqil afrad. Wa imma listighraqil afrad. Istighraq ni maksud dia apa? Istighraq ni merangkumi semua afrad. Dhabit dia ialah kita boleh tukar alif lam yang ada pada kalimah tersebut dengan kalimah kullun. Dan kita boleh tukar alif lam dengan kalimah kullun itu secara hakikat. Dan makna tak lari. Makna tak rosak. Makna dia tak rosak. Contoh apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Alif lam yang ada pada al-insan kita tukar dengan perkataan kullun. Boleh tak? Wa khuliqa kullul insani dha'ifa. Dan diciptakan setiap manusia itu dalam keadaan lemah. Betul tak makna tu? Betul, sahih. Makna tu tak rosak. Tak? Boleh? Antara tanda alif lam tu alif lam li istighraqi al-jins ataupun li istighraqi al-afrad ialah selepas daripada tu kita boleh istisnakan. Contoh ayat Quran sebut wal asri innal insana lafi khusr. Maknanya inna kulla insanin lafi khusr illa allazi illa. Belakang tu ada illa. Maka bila belakang tu ada illa, depan tu kita umumkan dulu. Setiap manusia ni dalam kerugian. Melainkan sekian golongan. Kalau kat depan tu kita sebut demi masa sesungguhnya sebahagian insan dalam kerugian. Melainkan sebahagian, kan makna lagi tu. Makna dia tak. Kamu sebut tadi sebahagian insan sahaja dalam kerugian. Lepas tu apa faedah dikecualikan? Semua pelajar telah datang ke sekolah. Kecuali Zaid. Itu okey. Tak semua pelajar datang ke sekolah kecuali Zaid. Jadi makna tu rosak lah. Boleh? Jadi oleh sebab itu, dia sebut antara tanda nak kenal alif lam tu alif lam li istighraqil afrad. Tak. Selepas tu kita boleh masukkan illa, iaitu ada tu al-istithna. Jadi wal asri, demi masa innal insan ay inna kullal insan, sesungguhnya setiap manusia itu lafi khusrin, di dalam kerugian, illa allazi, melainkan. Boleh? Jadi kita boleh masukkan kullun secara hakikat. Au listighraqi khasa'is al-afrad, ataupun kita boleh apa? Ataupun ni yang ketiga ni, alif lam al-jinsiyah, yang ketiga ialah listighraqi khasa'is al-afrad. Istighraqi khasa'is. Khasa'is ni makna sifat. Istighraq ni merangkumi, meliputi. Semua sifat-sifat bagi semua afrad. Yang ni, dhabit dia ialah kita boleh gantikan al itu dengan kullun. Tetapi secara majaz sahaja. Contoh,
saya sebut kepada Ustaz Ashraf. Ustaz Ashraf ni alim sungguh. Orang alim sungguh. Maka saya sebut kepada dia, antar rajulu ilman. Antar rajulu ilman. Antar rajulu. Dah kalau saya sebut antar rajulu, tu orang lain apa? Saya pun apa? Betina. Ustaz Syekh Muhammad perempuan. Tak ramai lagi yang rajul ni, yang pemuda ni, yang lelaki ni. Bukan Ustaz Ashraf sahaja. Tak. Tapi disebabkan Ustaz Ashraf ni ilmu dia terlalu banyak. Jadi kita anggap seolah-olah orang lain yang ada ilmu tu tidak ada iktibar. Sebab ilmu orang lain ni secubit. Saya secubit. Ustaz Abdul Azim secubit, Syekh Muhammad secubit, Ustaz Arif Aiman secubit. Tapi Ustaz Ashraf ni ilmu yang ada pada orang lain semua ada pada dia. Jadi kita sebut antar rajulu ilman. Mana anta kullu rajuli. Kamu ni setiap orang pemuda. Maknanya kamu ni ada sifat setiap orang pemuda. Okey, sifat tu pada sudut apa? Ilman. Pada sudut ilmu. Maknanya pada diri kamu ni ada ilmu setiap orang pemuda yang ada kat kampung ni. Boleh? Bukan kita nak sebut antar rajulu kamu ni pemuda, orang lain tak pemuda, tak. Kita nak sebut kamu ni semua pemuda dengan mana semua sifat kesempurnaan pada pemuda, pada sudut ilmu, keilmuan ada pada diri kamu. Jadi walaupun orang lain berilmu tapi orang lain ni ilmu dia secubit. Kita tidak ambil iktibar. Faham betul? Tu. Ataupun saya sebut antar rajulu hilman. Kamu pemuda sudah hilm. Hilm ni lembut, lemah lembut. Jadi seolah-olah orang lain ni tidak ada iktibar. Kelembutan mereka tak sampai ke tahap yang sempurna seperti kamu lah. Tu boleh. Boleh? Jadi kat sini antar rajulu, anta kullu rajuli. Kita boleh masukkan ada kullu, boleh? Tapi secara apa? Secara majas lah. Kamu semua pemuda. Adakah kamu betul-betul semua pemuda, wahai Ustaz Ashraf? Tak, kamu seorang aja. Saya orang lain. Dia bukan kamu semua pemuda. Sebab kamu seorang, orang lain yang kedua, orang lain yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi bukan semua pemuda itu ialah kamu, tak. Tapi makna dia betul kalau kita sebut kamu semua pemuda pada sudut ilmu. Dengan makna keilmuan kamu sempurna molek. Masuk molek, orang lain masih apa? Masih baru nak belajar ataupun tak sempurna ataupun ilmu dia sedikit dan sebagainya lah. Tu. Jadi alif lam jinsiyah juga terbahagi kepada tiga. Ta'rifil mahiyah ay al-haqiqah. Yang kedua istighraqil afrad, meliputi setiap afrad. Jadi wa khuliqal insan, diciptakan setiap insan tanpa pengecualian dalam keadaan dhaif, lemah. Lepas tu yang ketiga istighraqi khasaisil afrad, untuk meliputi kelebihan, keistimewaan bagi setiap afrad. Jadi antar rajulu, kamu ni semua pemuda pada sudut apa? Ilman. Jadi kamu diliputi oleh ilmu-ilmu setiap pemuda yang ada kampung ni. Okey. Ikhwan, itulah makna dia. Wa tubdalu lamu al-miman fi lughati hamyar. Kita step berapa? 7.5. Allah. Wa tubdalu lamu al-miman fi lughati hamyar. Dan tu satu faedah lah. Dan ditukar lam al dengan huruf mim fi lughati hamyar. Ni lughah daripada kabilah Arab. Nabi pun pernah guna bahasa ataupun lughah ini. Nabi sebut alaihi salatu wassalam, laisa minal birri lah. Laisa minam birri am siyamu fim safar. Jadi dalam syarah tu ada sebut tak, dalam Fawaqih Janiyah tu disebut hadis. Yang mana Nabi tukar lam tu Nabi tukar jadi mim. Al-birru jadi am-birru. As-siyamu jadi am-siyamu. As-safaru jadi am-safaru. Tu sebahagian lughah lah tukar. Nak guna boleh. Try lah guna sekali. Tak.
Faslun, fasa yang baru. Wa ammal mudhafu ila wahidin min hadhil khamsati fanahwu. Ini ma'rifah yang terakhir, iaitu isim yang disandarkan kepada salah satu daripada 5 perkara yang telah kita bincangkan. Fanahwu gulami. Tak, ini isim yang disandarkan kepada dhamir. Gulamika, ini isim yang disandarkan kepada dhamir juga, cuma dhamir yang mukhatab. Wa gulamihi juga sandar kepada dhamir, tapi dhamir ghaib. Jadi itu isyarat lah tu, nak bagi tahunya dhamir ni pun ada tingkatan. Yang paling a'raf ialah mutakallim. Yang kedua mukhatab, yang ketiga apa dia? Dhamir ghaibah. Kemudian wa gulami Zaidin. Gulam mudhaf disandarkan kepada apa? Kepada mudhaf ilaih yang merupakan alam. Wa gulami hadha, gulam disandarkan kepada hadha, iaitu isim isyarah. Wa gulami alladhi qama abuh, gulam disandarkan kepada isim mausul. Dan wa gulami ar-rajulu, gulam disandarkan kepada satu isim yang ada alif lam. Jadi asalnya gulamun nakiratun. Gulamun nakiratun. Bila disandarkan kepada ma'rifah, gulami, dhamir ma'rifah, maka gulam tu sendiri jadi ma'rifah. Gulamun nakiratun. Bila disebut gulamul ladhi, maka gulamul ladhi, gulam kat situ jadi ma'rifah. Boleh? Okey, selesai kat situlah. Babul marfu'ati minal asma'. Kita baca laju sikit lah. Ni tak ada benda ni. Kita dah masuk isim-isim yang marfu' daripada tu dah. Kita dah masuk apa? Perkara-perkara yang marfu', kalau nak terjemah. Kita dah masuk pada bab perkara-perkara yang marfu' daripada isim-isim. Boleh? Al-marfu'atu 'asharah. Isim yang marfu' itu ada berapa? 10. Wahia, dan 10 itu ialah apa dia? Yang pertama al-fa'il. 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 Didahulukan al-fa'il dalam perbahasan kitab ini, juga dalam sebutan dalam apa yang kita baca ni, kerana al-fa'ilu ialah aslul marfu'at, asal kepada semua isim-isim yang marfu'. Wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu, dan maf'ul bihi yang tidak disebut akan fa'ilnya, maknanya naibul fa'ili. Naib fa'il disebut dibahaskan pada bab yang kedua selepas fa'il. Kerana apa? Kerana bila kita buang fa'il yang merupakan asal kepada marfu'at, maka naib fa'il yang akan datang. Betul? Jadi fa'il aslul marfu'at disebut yang pertama. Tak ada dia, maka isim maf'ul akan jadi naib fa'il. Maka dialah yang apa? Ganti kepada al-fa'il. Boleh? Saya ulang balik. Mula-mula disebut al-fa'il kerana ianya aslul marfu'at. Kemudian disebut bab naib fa'il kerana apa? Kerana bila mana dibuangnya fa'il, siapa yang akan ganti? Naib fa'il. Daraba Zaidun amran. Kita buang Zaidun. Tak, maka amrun. Duriba amrun. Amrun tu naib fa'il. Amrun tu ganti kepada fa'il. Tak, sebab tu dia layak duduk di tempat yang kedua dalam syarahan, dalam perbahasan. Kemudian wal mubtada'u wa khabaruhu. Perbahasan ketiga mubtada' khabar. Kenapa disebut mubtada'? Kemudian khabar selepas daripada fa'il dan juga naib fa'il. Kerana mubtada' itu fa'il juga pada sudut makna. Ana qa'imun, saya berdiri. Ana mubtada'. Sudut maknanya aku itulah yang berdiri. Aku yang melakukan perbuatan berdiri tu. Zaidun na'imun, Zaid tidur. Zaid tu mubtada'. Bukankah Zaid tu pada makna dia tu yang tidur? Tak. Jadi mubtada' ni fa'ilun fil ma'na, sebab tu diletak nombor 3. Lepas tu dia letak khabar selepas tu kerana apa? Kerana bila mubtada' tu musnad ilaihi,
mesti ada musnad. Musnad dia ialah apa dia? Musnad dia ialah al-khabar. Maka khabar dia letak yang keempat lah. Okey. Wasmu kana wa akhawatiha. Kemudian diletak pada bahasa ismu kana wa akhawatiha. Kerana isim kana itu asalnya mubtada'. Kemudian wasmu af'alil muqarabah. Wasmul huruf al-musyabbah bil laisa wa khabaru inna wa akhawatiha. Dia terus letak kat sini. Kenapa diletakkan khabar dalam syarah lah. Kenapa diletakkan khabar laisa, khabar inna wa akhawatiha selepas tu. Kerana ianya khabar pada sudut asalnya. Wa khabar la allati linafil jins. Lepas tu yang terakhir wattabi'u lil marfu' wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'atfu wa tawkid wal badal. Jadi at-tabi' ni dia mengikut. Bila dia mengikut dia letak di akhir sekali lah. Sebab dia ikut orang. Bukan dia tu bos, dia mengikut. Orang mengikut duduk belakang, yang duduk depan. Jadi kalau kita tengok ada 10. Al-fa'il, naibul fa'il. Yang kita sebut nama lainnya ialah al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Yang ketiga mubtada'. Yang keempat khabar. Kegabung sekali ni. Nanti dulu. Betul, dah asing. Ismu kana wa akhawatiha 5. Ismu af'alil muqarabah 6. Ismu huruf al-musyabbahah bilaisa 7. Wa khabar ina wa akhawatiha 8. Wa khabar la allati linafil jins 9. Wa tabi'un lil marfu' 10. Wa tabi'un lil marfu' pula terbahagi kepada 4. An-na'tu wal 'atfu wat tawkid wal badal akan datang satu persatu perbahasannya. Kita buka muka surat al-fa'il, babul fa'il. Mudah ya? Benda yang mudah kita baca mudah. Tak rumitkan keadaan. Boleh tak? Babul fa'il, bab fa'il. Apa dia fa'il? Fa'il sudut bahasa man awjada al-fi'la. Sawa'un taqaddama fi dhikri ala fi'lihi am ta'akhara. Al-fa'il sudut lughah ialah sesiapa yang melakukan perbuatan. Sesiapa yang mengadakan perbuatan. Sama ada orang yang melakukan perbuatan tersebut disebut dahulu sebelum fa'il, ataupun orang yang melakukan perbuatan tersebut disebut selepas fa'il. Contoh pada sudut lughah qama Zaidun. Siapa fa'il? Zaidun. Sebab apa? Zaidun yang melakukan perbuatan berdiri. Qama Zaidun. Boleh. Kita terbalikkan Zaidun qama. Siapa fa'il? Zaidun. Sebab apa? Zaidun yang melakukan perbuatan berdiri. Tapi kalau sudut i'rab, kita tak i'rab Zaidun fa'il. Kalau qama Zaidun qama, Zaidun qama. Ketika itu Zaidun qama, Zaidun akan jadi mubtada'. Boleh? Tapi sudut bahasa, asal sahaja dia tu melakukan perbuatan, kita sebut dia tu fa'ilun. Dia duduk depan ke duduk belakang ke duduk tengah ke ikut dia lah. Sebelum tu ada fa'il ke tak ada fa'il ke, kita sebut fa'il. Sebab apa? Dia melakukan perbuatan. Kena cucuk. Sila Ustaz Amirul. Dia kadang kesan tu atas orang sebenarnya. Saya kena bau ni, yang kedua tak ada apa okey je. Ada orang demam pun ada. Kena yang kedua lah, yang pertama tu mungkin tak ada apa. InsyaAllah lah, ikhtiar. Allah musta'an. Baca terus. Huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'lun aw ma fi ta'wil al-fi'l. Wa huwa ala qismain, zahirin wa mudhmarin. Fal-zahiru nahwu al-mudahhirin. Okey, sudah istilah pula al-fa'il itu apa? Saya sebut huwa al-ismul marfu', isim yang marfu'. Kalau tengok dalam syarah tu, isim itu sahaja dah ada dua, isim yang sharih ataupun isim yang muawwal. Boleh? Isim yang sharih, isim yang muawwal. Contoh isim yang sharih apa dia? Yang sharih tu yang jelas lah. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Zaidun tu isim yang sharih. Fa'il. Boleh?
Isim yang muawwal maknanya kita ubah an dan juga fa'il jadi isim. Dan an dan juga fa'il itu berada pada tempat fa'il. Contoh apa ayat dia? Yu'jibuni an tadriba Zaidan. Yu'jibuni an tadriba Zaidan. Telah yu'jibuni an tadriba Zaidan. Telah mentakjubkan ataupun sedang mentakjubkan akan daku oleh. Lepas oleh itu fa'il. Sedang mentakjubkan akan daku an tadriba Zaidan. An tadriba tu an campur dengan tadrib. Tak. Kita ubah jadi apa? Masdar. Iaitu darbuka. Masdar bagi daraba yadribu darbun. Tak. Tapi sebab apa kita sebut darbuka? Sebab ayat kita tadi ialah an tadriba. Anta. Kamu telah mentakjubkan akan daku akan pukulan kamu akan Zaid. Oleh pukulan kamu akan Zaid. Jadi sebab tu kita terjemah darbuka. Jadi yu'jibuni an tadriba Zaidan. Ada juga tadriba tu, itu kita panggil sebagai fa'il. Cuma fa'il yang telah ditakwilkan menjadi masdar, iaitu darbuka. Jadi yu'jibuni an tadriba Zaidan, kalau kita ubah jadi begini. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Zaidan maf'ul bihi. Boleh? Tu. Jadi disebut dalam syarah al-ismu. Fa'il ialah isim. Isim tu ada dua dah, as-sarih dan juga al-muawwal. Isim apa tu? Al-ismul marfu', isim yang marfu'. Isim yang marfu' ni banyaklah lafzan. Qama Zaidun. Taqdiran qama Musa. Tak, ataupun mahallan tadilah. Antadriba tu. Antadriba tu fi mahalli raf'in fa'il. Ataupun benda yang mabni, kita sebut ja'a hadha. Ja'a hadha. Hadha tu mabni. Tak, sebab dia isim isyarah. Ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Hadha tu perkataan hadha. Sebab berada selepas fa'il. Boleh? Ni. Kita syarah agak laju ni sebab kita dah lalu dah satu kitab. Iaitu Matan al-Ajurumiyah. Jadi al-fa'il ialah al-ismul marfu', isim yang marfu'. Al-mazkuru qablahu. Yang isim marfu' tu disebut sebelumnya, sebelum isim marfu' tu secara wajib disebut apa? Fi'lun. Qama Zaidun. Jadi sebelum Zaid disebut qama, fa'il. Maka Zaidun tu fa'il. Boleh? Daraba Amrun. Amrun tu fa'il. Sebab apa disebut sebelumnya fa'il. Ataupun disebut sebelumnya apa? Au ma fi ta'wilil fa'il. Ataupun disebut sebelumnya isim yang fi ta'wilil fa'il. Maksud isim yang fi ta'wilil fa'il itu ialah isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il. Isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il. Apa dia amalan fa'il? Kerja saya guru mengajar, doktor merawat, pemimpin memerintah. Fa'il kerja dia apa? Kerja fa'il ni memarfu'kan isim, memansubkan khabar. Daraba Zaidun Amran. Kalau ditanya siapa yang memarfu'kan Zaidun, kita sebut daraba. Siapa yang memansubkan Amran, kita sebut daraba. Jadi kerja daraba ni dia memarfu'kan sesuatu dan memansubkan sesuatu. Kerja dia lagu tu dah. Tu. Boleh? Syirik. Syirik tak? Kita sebut lagu tu. Tak syirik lah ni kaedah. Kita pun tahu Allah Ta'ala yang melakukan semua benda tu. Tapi ni kaedah. Okey. Benda apa tadi cerita dia? Okey. Jadi itu kerja fa'il. Di sana ada isim-isim yang kerjanya macam fa'il. Apa? Isim tu memarfu'kan fa'il dan memansubkan kita sebut sebagai maf'ul bihi. Boleh? Boleh tak? Jadi kalau al-fa'il ialah isim yang marfu' yang disebut sebelumnya fa'il, qama Zaidun, ataupun disebut sebelumnya isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il.
Antaranya ialah isim fa'il, sifat musyabbahah, tak, masdar. Itu antara isim-isim yang beramal dengan makna fa'il. Yang kat sini disebut wal muradu bima fi ta'wilihi, seolah-olah 3 tu je lah. Jadi maksudkan dekat sini isim fa'il, isim sifat musyabbah ataupun masdar. Boleh? Boleh tak? Contohnya apa? Dia bagi lepas ni contoh dia. Tu wallazi fi ta'wil al-fi'l nahwu aqaimun az-zaidani. Tak apa, kita baca terus. Ulang balik. Al-fa'il huwa al-ismu al-marfu' al-madhkuru qablahu fi'lun aw ma fi ta'wil al-fi'l. Okey. Isim al-fa'il ialah isim yang marfu' yang disebut sebelumnya satu fa'il ataupun satu isim yang beramal dengan makna fa'il. Sebenarnya ta'rif bukan sekadar itu. Ada satu kefahaman lain yang kita kena faham supaya tidak salah faham. Okey. Daraba Zaidun. Tak apalah, baca tu lah. Baca tu. Syarahkan jadi panjang. Okey. Kat sini dia dah sebut marfu' tu dah selesai lah, tak ada masalah. Okey, baca terus. Ataupun kita sebut fa'il itu terbahagi kepada dua lah. Fa'il itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, fa'il tu melakukan perbuatan. Tu. Contoh, qama Zaidun. Qama Salahun. Jadi Salah tengah duduk, dia berdiri. Boleh. Jadi dia melakukan perbuatan al-qiyam. Itu satu. Yang kedua, dia tak melakukan tapi dia bersifat dengan sifat itu. Boleh. Contoh sebut mata Zaidun. Mata Zaidun. Telah mati oleh Zaid. Tak, adakah apa nama nak sebut? Tadi Zaid berdiri, betul? Zaid duduk, Zaid berdiri. Kalau sebut mata Zaidun, Zaid mati. Yang mematikan itu Allah. Tapi yang bersifat dengan kematian itu ialah Zaid. Jadi itu juga dianggap sebagai fa'il. Bila seseorang tu bersifat dengan satu sifat. Mata Zaidun. Walaupun dia tak melakukan mati tu dengan sendiri, tak. Berbeza dengan qiyam, dia memang berdiri sendiri. Tapi mati ni Allah Ta'ala yang mematikan. Walaupun Allah Ta'ala yang mematikan, Allah Ta'ala mematikan seseorang. Jadi dia itu bersifat dengan kematian. Juga dianggap sebagai fa'il. Baca terus untuk dah. Wa huwa ala qismain. Wa huwa tu wal fi'lu wal fa'ilu ala qismain. Ada dua bahagian dan tidak ada yang ketiga lah. Yang pertama zahirin, isim zahir. Wa mudbarin, isim dhamir. Ini mudah je. Nahwu qala Allahu. Allah fa'il. Sebab sebelumnya ada qala fa'il. Qala rajulan wa ja'al mu'azzirun yawma yaquman nasu wa yawma idzin yafrahul mu'minun qala abuhum. Jadi Allah fa'il, rajulan fa'il, al-mu'azzirun fa'il, an-nas fa'il kepada yaqumu, al-mu'minuna fa'il kepada yafrah, abuhum fa'il kepada qala. Yang setiap fa'il tu marfu'. Marfu' dengan apa? Berbeza-beza ikut jenis lah. Allah dengan dhammah, rajulan dengan alif, al-mu'azzirun dengan waw, an-nasu dengan dhammah, al-mu'minun dengan waw, abuhum dengan waw. Sebab dia apa? Sebab dia itu ialah apa orang panggil? Al-asma'u al-khamsah. Yang itu telah kita bincangkan lah. Tengah satu-satu. Boleh? Wal mudmar. Yang kedua ialah fa'il yang berbentuk mudmar. Nahu qawlika darabatu darabna ila akhirih kama taqaddama fi fasl al-mudmar. Boleh? Darabatu darabna. Lepas tu darabta darabtum darabtum.
Tu yang belakang-belakang tu semua kita panggil sebagai fa'il. Dan telah kita bincangkan apa dalam bab al-mudmar. Ya. Dan di sana pula dibahagikan fa'il itu kepada apa? Muttasil dan juga munfasil. Boleh? Dhamir yang menjadi fa'il juga terbagi kepada dua lah. Muttasil dan juga munfasil. Muttasil yang diberi contoh dalam kitab tu lah. Darabtu, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna. Tak. Kalau yang munfasil pula, ana, anta tu lah. Contohnya saya sebut, ma qama illa ana. Tidaklah berdiri kecuali ana. Jadi ana tu fa'il kepada qama. Ma qama illa anta. Tidak ada yang berdiri kecuali anta. Anta fa'il kepada qama. Boleh? Okey. Walladhi fi ta'wil al-fa'il nahwu, ni fa'il ataupun apa ni? Walladhi al-musnad alladhi. Walladhi fi ta'wil al-fi'l nahwu aqaibun az-zaidan. Jadi dalam fa'il ni contoh qama zaidun. Qama zaidun. Zaidun tu fa'il. Zaidun tu fa'il. Kita panggil musnad ilaihi. Tak. Qama tu kita panggil musnad. Satu perkara yang bersandar. Zaidun satu perkara yang disandarkan qama kepada dia. Tak. Okey. Jadi al-musnad tu sama ada fa'il. Qama zaidun, qama zaidun. Al-musnad ialah fa'il. Ataupun al-musnad itu juga ada datang dalam bentuk ta'wilil fa'il. Tu. Boleh? Jadi wallazi ay wal musnadul ladzi fi ta'wilil fa'il nahu aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Boleh? Jadi sekarang ni az-zaidani tu kita sebut sebagai fa'ilun. Orang kata, ustaz, nak kata fa'il mesti ada fa'il. Mana ada fa'il? Kita jawab balik. Ya betul. Nak jadi fa'il mesti ada fa'il sebelum. Tapi kamu kena ingat juga, kalau ada sebelum tu isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il, juga memadai. Jadi kat sini memang tidak ada fa'il. Sebelum daripada az-zaidan. Tapi kita ada qa'imun. Qa'imun ni isim fa'il yang beramal dengan amalan fa'il. Maka aqaimun az-zaidani, adakah berdiri dua orang zaid? Tak. Az-zaidan dianggap sebagai fa'il. Fa'il kepada apa? Fa'il kepada qa'im. Yang mana qa'im itu telah ditakwilkan. Asalnya ialah yaqumu. Jadi asal kepada aqaimun az-zaidan ialah ayaqumu az-zaidani. Gitu. Boleh? Terus wa qauli ta'ala mukhtalifun alwanuh. Mukhtalifun alwanuh. Ya, alwanuh tu fa'il kepada mukhtalifun isim fa'il. Boleh? Tu. Jadi mukhtalifun kita takwilkan kepada yakhtalifu. Alwanuhu, berbeza-beza warna-warnanya. Dan perincian mengenai isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il itu nanti akan datanglah. Maksudnya pada akhir-akhir juga. Tunggu sekat 250 selepas bab badal. Baru datang isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il selepas bab badal belakang-belakang tu.
Kita baca laju sikit pun habis. Walil fa'il ahkamun, dan bagi fa'il itu hukum hakam. Minha, antaranya ialah annahu la yajuzu anal fa'ila la yajuzu hadfu li'annahu umdah. Tak boleh dibuang fa'il kerana ianya tiang. Boleh? Itu hukum yang pertama. Apa hukum yang pertama bagi fa'il? Tidak boleh dibuang. Fa'in zahara fil lafzi nahu qama zaidun wa zaidani qama fadhak. Kalau fa'il itu terzahir dalam lafaz, maka selesai. Sebab apa kita sebut tak boleh dibuang, kemudian dia terzahir, settle masalah. Apa contoh? Qama zaidun. Zaidun tu jelas-jelas ada dalam lafaz, ada dalam tulisan. Tak, maka ia tidak dibuang, selesailah. Sebab dia berbetulan dengan hukum dia. Wa zaidani qama. Qama, alif tu. Alif pada qama tu sebagai fa'il. Yang mana alif tu kembali kepada az-zaidan. Nah, jangan kita sebut az-zaidan yang kat depan tu fa'il tah, itu mubtada. Qama, alif tu dianggap sebagai fa'il. Dua orang pelajar ataupun dua orang zaid telah berdiri kedua-duanya. Jadi alif tu mewakili dua orang zaid. Jadi alif tu kembali kepada az-zaidan lah. Sudut i'rab, alif tu yang fa'il, bukan zaidan. Zaidan tu mubtada. Tapi kalau sudut bahasa betul, zaidan yang kat depan tu dia tu fa'il. Okey. Wa illa fa huwa dhamirun mustatir. Okey, kalau tidak terzahir dalam kalam, maka saya sebut fa huwa dhamirun mustatir, maka fa'il itu ialah dhamir mustatir. Dhamir yang tersimpan. Nahwu contohnya zaidun qama. Kaedah tadi sebut apa? Fa'il mesti terzahir, mesti wujud, mesti ada, tak boleh dibuang. Jadi kat sini zaidun qama, mana fa'il? Tak, ada orang jawab zaidun. Salah. Zaidun tu mubtada. Qama tu fa'il. Nah, kita jawab fa'il ialah dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang ada dalam qama. Dia seolah-olah selepas qama lah. Tak. Jadi itulah fa'il. Qama, makna dia ada, cuma mustatir, tersimpan. Dia ada tapi tersimpan. Macam saya lah ada duit. Ada nampak duit saya? Tak ada, sebab dalam poket. Habis kurang gitulah bahasa mudah dia. Tapi dia ada, barang tu ada. Wa minha wa minal ahkam, dan antara hukum hakam lain bagi fa'il ialah annahu la yajuzu taqaddumuhu 'ala al-fi'li. Annahu la yajuzu taqaddumu al-fa'il 'ala al-fi'l. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Fa'il tidak boleh mendahului bagi fi'il. Ataupun tak boleh mendahului apa? Isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il lah. Tak? Sebab kita sebut tadi, kat depan tu sama ada fa'il ataupun isim-isim yang beramal dengan amalan fa'il. Jadi fa'il mesti berada selepas tu. Fa'il mesti berada selepas itu. Okey. Maka saya sebut fa'il wujida ma zahiruhu annahu fa'il muqaddamun wajaba fa'in wujida, kalau didapati ma sesuatu zahiruhu, zahir sesuatu tersebut, annahu fa'il. Kita tengok satu kalimah zahirnya tak, dia itu fa'il. Dan dia itu pula muqaddamun, fa'il yang duduk di depan. Sedangkan fa'il mesti duduk belakang selepas fa'il. Maka ketika itu wajib taqdirul fa'ili dhamiran mustatiran. Wajib kita takdirkan fa'il itu sebagai dhamir mustatir. Wa yakunul muqaddamu, dan yang kat depan itu sama ada imma mubtada'an nahwu zaidun qama, wa imma fa'ilan bi fi'lin mahdhuf nahwu wa in ahadun minal musyrikin istajaraka li'anna adata syarti la tadkhulu 'ala al-mubtada'i. Mudah ya? Apa? Saya sebut tadi, fa'il mesti datang dulu, kemudian fa'il. Tak boleh terbalik. Qama zaidun, fa'il, fa'il. Qama rajulan, fa'il, fa'il. Boleh? Kalau kamu dapati satu kalam yang zahirnya fa'il duduk depan, fa'il perbuatan duduk di belakang, maka ketika itu tak, wajib kita takdirkan fa'il itu sebagai dhamir mustatir. Sebagai dhamir mustatir.
Boleh? Ha. Dan yang datang kat depan tu bukan fa'il. Lepas tu dia apa? Dia sama ada mubtada' ataupun dia fa'il juga tapi dengan fi'il yang mahzuf. Contohnya apa? Bagi ayat sikit. Nahu Zaidun qama. Zaidun qama. Zaidun qama. Sekarang ni pada zahir ayat kita dapati Zaid duduk kat depan. Zaid tu fa'il, dia yang berdiri. Betul tak? Maka saya sebut bila kamu dapati seperti itu, maka kamu kena takdirkan secara wajib dhamir mustatir. Jadi Zaidun qama ay Zaidun qama huwa. Huwa tu yang fa'il. Huwa tu yang kita i'rab sebagai fa'il tu berada selepas fi'il. Zaid imma mubtada'un, dia tu mubtada'. Kat sini dia mubtada'. Boleh? Jadi Zaidun qama, kita sebut Zaidun tu mubtada'un marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah. Qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Fi mahalli raf'in khabar. Tak. Kemudian kita sebut apa? Qama fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Wa fa'iluhu. Bila ada fa'il mesti ada fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il, dan jumlah daripada fa'il qama dan juga fa'il iaitu huwa fi mahalli raf'in, berada pada tempat rafa' iaitu khabar bagi Zaid. Boleh? Tu. Jadi kat sini Zaidun qama. Zaidun kat depan, qama kat belakang. Dah salah kaedah lah ni. Maka ketika itu saya sebut mesti takdirkan fa'il yang berbentuk dhamir mustatir. Supaya apa? Supaya kaedah tidak hancur, tidak rosak. Kekallah kaedah tu benar. Dan kat sini kita nak i'rab apa? Bolok-bolok ayat hari ni. Zaidun qama huwa. Boleh? Atau kita nak i'rab yang muqaddam, yang duduk kat depan tu sebagai fa'il. Boleh juga. Cuma fa'il dengan fi'il mahzuf. Jadi Zaidun qama, Zaid kat depan sebagai mubtada'. Qama huwa tu fa'il kekal berada selepas qama. Ataupun satu benda yang kita anggap nampak secara zahir sebagai fa'il, secara zahir nampak fa'il, secara batin pun memang fa'il. Cuma dia fa'il dengan satu fa'il yang dibuang. Gitu. Boleh? Contoh, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Apa makna dia ni? Ayat Quran aja apa makna dia? Tak sebut sini pun. Kita tengok tafsir balik. Istajaraka ni apa? Minta pertolongan ke apa? Okey. Dari wa in ahadun minal musyrikin, dan bila mana seseorang daripada kaum musyrikin istajaraka. Tak. Kat sini ahadun itu di'irab sebagai fa'il. Fa'il. Okey, semula. Sudut zahirnya kita nampak ahadun tu fa'il, duduk depan kawan tu. Istajaraka kat belakang. Istajaraka fa'il dan juga maf'ul. Ka tu maf'ul. Ahadun tu fa'il. Tak. Jadi asalnya istajaraka ahadun iyyaka. Itu yang kita nampak sekali pandang lah. Tapi saya sebut tak. Tak. Bila kamu nampak, kita baca dulu. Li'anna adata syarti la tadkhulu al-mubtada'. Kat sini ahadun kat depan tu, dia tu bukan fa'il yang muqaddam. Bukan fa'il yang duduk di depan, tak. Tapi memang fa'il yang duduk di belakang. Cuma fa'ilnya tak disebut. Jadi kat sini asal dia apa? Wa in istajaraka ahadun minal musyrikina istajaraka. Jadi fa'il yang dibuang ialah istajara juga. Istajara juga fa'il tu. Fa'il yang dibuang ialah istajara, yang difahami daripada istajara kat belakang tu.
Selepas hari istajara, barulah disebut ahadun. Jadi ahadun tu kekal berada selepas fa'il istajara. Lepas tu istajara mana? Dibuang. Bila dibuang ni kekal dia ada selepas fa'il tu lah. Cuma dah dibuang je. Tapi asalnya memang berada selepas fa'il tersebut. Boleh? Sebab apa dikatakan begitu? Li'anna adatar syarti, sebab in tu adat syarat. Alat untuk kita buat syarat. Dia tidak masuk pada mubtada'. Adat syarat ni masuk pada fa'il. Jumlah fi'liyah. In kumta kumtu. Kalau kamu berdiri, aku berdiri. In tujahid, in tajtahida, ataupun in tajtahid fid darsi tanjah. Kalau kamu bersungguh-sungguh dalam pelajaran, kamu berjaya. Jadi in tu masuk pada tajtahid fa'il. In kumta masuk pada fa'il. Dia tidak masuk pada mubtada'. Jadi kat sini nampak masuk, dia tidak masuk pada isim. Tak, dia tidak masuk pada isim. Ataupun kat sini sebut tidak masuk pada mubtada'. Jadi ahadun tu tak. Kalau kita nak i'rab mubtada', in tak masuk pada mubtada', maka kita i'rab sebagai apa? Fa'il. Mana fa'il dia? Dibuang. Apa fa'il dia? Istajara. Tahu mana istajara? Tengok kat belakang tu, istajaraka. Boleh? Ini istajaraka, ahadun istajaraka. Saya kat situ. Ai, habis ni. Baca habis. Kita start pukul 7.30, 8.30. 9 dah ni. Baca je lah. ومنها ومن الأحكام أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده فتقول قام زيدان وقام زيدون كما تقول قام زيد قال الله تعالى قال رجلان وجاء المعذرون وقال الظالمون وقال نسوة. Dan daripada hukum hakam fa'il pun juga ialah fa'il bagi fa'il yuwahad, dimufradkan, diifradkan. Sama ada fa'il tu mufrad ataupun musanna ataupun jama'. Qama, contoh dia bagi qama zaidan, musanna tu. Tak, dia punya fa'il, tapi qama kekal qama mufrad. Tak, kita tak baca qama. Qama zaidun, zaidun tu jama'. Qama, tak baca qamu. Tak, seperti mana kamu katakan qama zaidun. Mana seperti mana kamu katakan qama zaidun, zaidun tu mufrad, kamu katakan qama juga pada fa'il yang musanna, fa'il yang jama'. Qama zaidan, qama zaidun. Contoh ayat Quran pun begitu. Qala Allah Ta'ala, qala rajulan, tak sebut qala. Wa ja'al mu'azzirun, tak sebut waja'u. Wa qala zalimun, tak disebut wa qalu. Wa qala niswatun, tak disebut wa qulna niswah. Boleh? Wa min ni yang lebih fasih lah. Wa min al-arab man yulhiqul fi'la alamat at-tathniyah wal jam'i idza kana al-fa'ilu musannan aw majmu'an fataqulu. Ada golongan Arab yang mendatangkan alamat tasniyah dan juga jamak. Tapi di sisi mereka pun, mereka tak anggap alamat itu sebagai fa'il. Tapi sekadar alamat lah, sekadar alamat yang masuk. Contoh, saya sebut, tengok dalam kitab tu. Qama az-zaidan. Qama az-zaidan. Yang lebih tepat, qama az-zaidan. Tak adalah alif tu pada qama. Boleh. Tapi lurah ni dia masukkan qama az-zaidan. I'rab macam mana kita sebut? Al-i'rab zaidan fa'il. Alif tu sebagai alamat sahaja. Alamat kepada tathniyah. Wa qamu zaidun. Az-zaidun fa'il. Waw tu itu sebagai alamat kepada jamak. Qumna al-hindat, samalah. Al-hindat sebagai fa'il. Na tu, nun tu, na, nun. Itu sebagai alamat kepada jamak muannas salim. Wa tusamma lughata akaluni al-bagharisu. Dinamakan lughah ini dengan lughah akaluni al-bagharisu. Telah memakan oleh aku, telah memakan akan aku oleh al-bagharis, kutu-kutu. Kutu apa tak tahulah ni. Tak. Jadi sepatutnya apa? Akalanil baraghisu. Akalani. Itu yang sepatutnya. Tak. Fa'il.
Lepas tu maf'ul bihi ni, lepas tu fa'il. Fa'il tu jamak. Ya, walaupun fa'il tu jamak, fa'il kekal mufrad akala. Tapi kat sini disebut akaluni. Macam qamu al-mu'azziru qamu al-muslimun. Macam tu. Tak? Tu. Jadi akaluni al-bagharisu nama bagi lurah ni lah. Dan dalam ayat ni pun, dalam akaluni al-bagharisu pun kat situ pun menunjukkan apa? Menunjukkan dia ilhakkan alamat bagi jamak pada akala. Jadi akalu. Sepatutnya akalanil bagharisu gitu je. Lianna hadzal lafdha sumi'a min ba'dihim. Kerana lafaz ini didengar daripada sebahagian daripada orang Arab. Wa minhul hadis, antaranya ialah hadis. Maknanya nak beritahu hadis juga ada datang dalam keadaan ikut lurah ini. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Kalau ikut yang fasih, yata'aqabu. Gitu je. Ikut pandangan yang pertama itulah yata'aqabu. Tak. Kita ifradkan fa'il tu walaupun fa'ilnya jamak malaikatun, malaikat-malaikat. Malakun, malakani, malaikatun. Tak sepatutnya waqala adh-dhalimun. Jadi yata'aqabu fiikum. Bukan macam yata'aqabuna. Tak, tapi Nabi pun datangkan juga dalam hadis ini alamat waw dengan nun tu, alamat jamak tu. Okey. Khair insya-Allah. Baca lagi. Wasahihu anna al-alifa wal wawa wan nun ahrufun dalatun ala tathniyati wal jam'i. Dan yang lebih sahih ataupun yang sahih, alif pada qama az-zaidan, waw pada qamu az-zaidun, nun pada qumna al-hindat. Dan itu ahrufun, huruf-huruf yang menunjukkan ke atas tasniyah, ke atas jamak. Itu sahaja. Bukan ianya fa'il, bukan ianya fa'il. Boleh? Fa'il kekal isim selepas itu. Wa anal fa'ila ma ba'daha. Dan yang sahih juga ialah al fa'ila, fa'il ialah selepas daripada itu. Jadi qama az-zaidan. Az-zaidan tu fa'il. Lepas tu alif pada qama itu huruf yang menunjukkan ke atas tasniyah. Ke atas orang yang melakukan tu dua orang. Tapi fa'il kekal kita i'rab az-zaidan tu sebagai fa'il. Qamu az-zaidun, az-zaidun fa'il. Lepas tu waw alamat yang menunjukkan ke atas orang yang melakukan berdiri itu tiga orang dan ke atas, dan mereka tu lelaki. Boleh? Wa minha ay wa minal ahkam, dan termasuk juga bahawa hukum hakam bagi fa'il ialah annahu yajibu ta'nisul fi'l bi ta'in sakinatin fi akhir al-madi wa bi ta'il mudara'ati fi awal al-mudari' idza kana al-fa'ilu muannatsan haqiqiyyat ta'nis. Kalau fa'il tu muannas, tak, maka kalau fa'il madhi kita datangkan ta yang mati. Qama rajulun. Kalau perempuan qamat, ta tu mesti datang. Qamat hindun. Qamat talibatun. Qamat tilmizatun. Boleh? Itu saja dia nak sebutnya. Daraba zaidun. Kalau yang pukul tu perempuan, darabat. Itu kalau fa'il madhi. Kalau fa'il mudhari' kat depan tu datang ta. Yaqumu zaidun. Kalau perempuan taqumu zaidun, taqumu hindun. Taqumu Fatimah, taqumu Fatimah, taqumu tilmizatun. Kat depan tu kita ubah jadi ta kalau fa'il mudhari'. Bila tu? Bila fa'il dia tu muannas, dan muannas tu pula haqiqiyat ta'nis, memang betul-betul muannas. Ingat tak? Haqiqiyat ta'nis ni apa dia? Yang boleh beranak, yang bertelur ke lagu mana? Tak ingat Mana bab apa kita bincang tu? Haqiqiyat ta'nis. Dalam ni ada sebut tak? Ya Allah. Mana? Nah ni. Wa huwa ma lahu farjun muttasilan bi fi'lihi. Mu'annas haqiqi maknanya satu zat yang ada farash, yang ada kemaluan. Tak, tu. Majazi, mu'annas majazi, satu zat yang tidak ada kemaluan. Tu.
Jadi kalau mu'annas tu hakiki dan dia tu jadi fa'il, maka kita kena sebut qamat hindun. Taqumu hindun. Boleh? Wa yajuzu tarku ta' in kana al-fa'ilu majazi at-ta'nis. Kalau fa'il tu majazi ta'nis, maknanya satu zat yang mu'annas tapi mu'annasnya majazi, iaitu satu zat yang tidak ada kemaluan. Tapi dia tu mu'annas. Tak. Ketika itu harus untuk kita zahirkan tak, harus juga untuk kita tidak zahirkan tak. Boleh? Semua itu bersebab lah. Baca terus lah. Wa yajuzu tarku ta' in kana al-fa'ilu majaziyat ta'nis nahu tala'a asy-syamsu. Jadi asy-syamsu matahari, mana ada kemaluan? Ke rajin tengok kemaluan matahari? Tak ada. Tak. Jadi asy-syamsu kita baca tala'a asy-syamsu. Ataupun boleh juga kita baca tala'at asy-syamsu. Boleh? Banyaklah tu kat bawah tu kalau nak baca. Tapi kalau faham yang ni, yang lain tu boleh baca sendiri je. Wa qawli ta'ala wa ma kana salatuhum 'inda al-baiti illa muka'an wa tasdiyah. Jadi kana, isim kana salatuhum. Dah, sepatutnya kanat. Tapi disebabkan solah ni sembahyang tak? Maksud solah ni sembahyang ke apa? Tak, mu'annas majazi, iaitu mu'annas yang tidak ada kemaluan, maka kita boleh sebut kanat salatuhum, kana salatuhum. Kalau bukan Quran lah, ni Quran tak bolehlah ubah. Wa hukmul musanna wal majmu'i jam'a tashihin. Kemudian saya sebut lagi, hukum fa'il yang musanna dan juga yang jamak dengan jamak yang sahih, iaitu jamak muzakkar salim. Hukmul mufrad, hukumnya seperti hukum mufrad. Fataqul qama Zaidan. Maknanya apa? Ni bincang tambah ta tak tambah ta ni. Saya sebut apa? Kalau dia tu musanna, kalau dia tu jamak muzakkar salim, hukumnya seperti mufrad. Zaidun contoh. Kamu sebut apa? Qama ke qamat? Qama ustaz. Qama Zaidun. Sama sini. Qama Zaidun, kalau dua orang qama Zaidan, kalau tiga qama Zaidun. Boleh? Jadi hukum musanna dan juga jamak muzakkar salim. Fa'il kat depan tu nak tambah ta ke tak? Tengok pada mufrad. Mufrad kamu tambah ta? Tak. Maka kalau kamu sebut pada mufrad qama Zaidun, kat sini pun qama Zaidan, qama Az-Zaidun, tidak ditambah ta. Okey, qamat wa qamat al-muslimat wa qamat al-muslimatan wa qamat al-muslimat. Pada mufrad kamu tambah ta tak kalau kamu sebut muslimah? Kamu tambah qamat al-muslimatu, qamat al-muslimatu, qamat al-muslimatu. Jadi pada musanna, pada jamak muannas salim sama. Qamat al-muslimatani, qamat al-muslimatu. Boleh? Jadi mudah je. Qama tu kita nak letak ta ke tak? Tengok pada mufrad. Qama Zaidun. Ada ta tak ada? Maka musanna dia pun qama Zaidan, jamak dia pun qama Zaidun. Tengok mufrad. Qamat al-muslimah. Ada tak? Tak? Ada. Maka pada musanna pun letak tak. Qamat al-muslimatan. Qamat al-muslimatu. Itu hukum bagi musanna dan juga jamak yang sahih. Iaitu jamak muzakkar salim dan juga jamak mu'annas salim. Wa amma jam'ul taksiri fa hukmu hukmul majazi at-ta'nits taqul. Adapun jamak taksir hukumnya seperti hukum majazi ta'nits. Maknanya harus kamu nak letak tak, harus kamu tidak letak tak. Jadi jamak ada tiga. Jamak yang sahih tadi ikut mufrad dia. Adapun jamak yang taksir tak hukum seperti majazi ta'nits. Taqulu kita sebut hukum je ni. Dia sebenarnya disebabkan hukum tu ada sebab dia. Kenapa begini, kenapa begitu. Kalau baca tu jadi tak larat. Saya pun tak larat. Kitab pun tak habis. Dia letih, dia perah otak. Dia perah otak benda tu. Sebab apa tu jadi perah otak. Macam hukum fiqh lah. Dia sebut hukum haram. Fin dalil, mana dalil lah, nak cari dalil pula. Puas tak habis kitab lah. Tak.
Tapi tak apalah, insya-Allah. Mungkin sampai satu masa nanti kita baca kitab-kitab besar untuk kita tengok macam mana ulama-ulama ni mengeluarkan hukum daripada satu-satu dalil. Sampai masa, insya-Allah. InsyaAllah kita ada dalam planning kot tu. Seronok sebenarnya kalau baca tu, nak tengok macam mana dia orang istimbak. Tapi nak tengoknya tu, nahwu nak reti dulu. Tak reti nahwu, tak jurumiyah pun tak faham, jam lah. Ini dalil lah. Wa amma jam'u taksir fa hukmu hukmul majazi ta'nis taqul qamar rijal. Qamat ar-rijal. Nanti jumpa dalam kitab tu qamat ar-rijal ni salah ni, Imam Nawawi salah. Padahal hukum tu dah dipelajari dalam kitab sekecil Mutammimah Al-Ajurumiyah. Harus. Dan alasan dia ada dalam syarah. Gitu je. Tak. Tapi tak belajar, kita nak kritik, kira nak kritik orang. Padahal harus. Qamal hunudu wa qamat al-hunud. Tu jamak taksir lah tu. Rajulani rijalun hindun hindani hunudun. Jadi boleh sebut qamal hunud, qamat al-hunud. Jadi iktibar masing-masing lah tu. Wa minha, antara hukum lain bagi fa'il, sikit lagi. أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول نحو وورث سليمان داود. Asal bagi fa'il ialah selepas fa'il datang fa'il. An yaliya fi'lah. Mana an yaliya al-fa'ilu fi'lah. Mana fa'il dulu, tak. Lepas tu fa'il, lepas tu maf'ul bihi. Itu maksud dia. Wa minha adan asla fihi ay fil fa'il an yaliya. An yaliya tu apa? Fa'il itu datang fi'lah, selepas fa'ilnya. Kemudian summa yuzkar al-maf'ul, kemudian disebut maf'ul bihi. Contohnya apa? Sebelum kita masuk kitab. Daraba Zaidun amran. Daraba fa'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Tu turutan yang sepatutnya. Akala salahun al-aruzza. Akala fa'il, salahun fa'il, al-aruzza maf'ul bihi. Ayat Quran sebut wa waritha Sulaimanu Dauda, telah mewariskan oleh Nabi Sulaiman akan Nabi Daud alaihi wassalam. Itu asal. Tapi waqad, qad kat sini apa dah? Tufidu at-taqlil, kadang-kadang, jarang-jarang. Boleh? Qad yata'akhkharu al-fa'ilu wa yataqaddamu al-maf'ulu jawazan. Ada kadang-kadang fa'il tu duduk di belakang, maf'ul duduk di depan. Boleh? Kadang-kadang fa'il duduk di belakang, maf'ul duduk di depan. Dan perkara itu pula dua. Sama ada jawaz secara harus ataupun secara wajib. Secara jawaz dulu kita baca nahwu walaqad jaa ala fir'auna an-nuzuru. Tu. Jadi walaqad jaa, ayat yang saya sebut tadi, akala salahun al-aruzza. Itu apa? Akala al-aruzza salahun. Telah memakan akan roti oleh Salah. Tadi telah memakan oleh Salah akan roti. Sama je. Boleh tak? Cuma kita letak kat depan fa'il, kita letak di belakang, kita letak di depan maf'ul, kita letak di belakang fa'il. Jadi ayat Quran pula. Walaqad jaa ala fir'aun. Ala tu mansub. Maf'ul bihi lah. An-nudhuru fa'il. Tak, sepatutnya walaqad jaa an-nudhuru ala fir'aun. Dan telah datanglah khabar an-nudhur ni apa? Peringatan kepada ala fir'aun, keluarga fir'aun. Jadi walaqad jaa an-nudhuru ala fir'aun, itu yang sepatutnya. Tapi harus untuk di depankan maf'ul bihi dan di belakangkan fa'il. Tak. Itu sudut balaghiyah pula lah tu. Banyak benda nak kena belajar kalau nak jadi alim sungguh lah. Sebab tu kita ni jauh sangat lah nak kata alim. Jauh Jadi semakin belajar ni, semakin kita tahu kita bodoh. Tak, tu semakin kita belajar, kita semakin tahu kita bodoh. Terutama kalau kita baca manaqib ulama. Jauh sangat-sangat. Sudut amalan, sudut ilmu, jauh tak ada bandingan langsung lah sebenarnya. Tu kita dengan ulama, kita dengan Nabi tak khabar lah. Nahu syaghalatna amwaluna. Okey, selesai kat situ. Wa wujuban. Wajib. Mudah je. Kalau maf'ul tu tidak wajib di depan, maknanya dia tidak berada di perkara-perkara ataupun di keadaan-keadaan yang wajib maf'ul kat depan,
fa'il kat belakang, maka kita kategorikan dia termasuk di bawah harus. Mana harus kita nak letak kat depan, harus letak kat belakang. Tak? Boleh faham tak? Jadi kita sebut yang asal ialah fa'il maf'ul. Boleh tak? Fa'il maf'ul fa'il. Boleh. Lepas tu ada dua. Yang harus, yang wajib. Nak tahu yang harus, kita tahu yang wajib semua sekali. Kita tahulah. Selain daripada yang wajib, itu haruslah tu. Jadi kat sini sebutlah 2-3 perkara. Yang wajib. Wajib apa? Wajib maf'ul itu duduk di depan. Tengok kat bawah dalam syarah tu. Tengok dalam syarah. Pada perkataan wujuban tu. Taqadduman wujuban ay wajiban li'aridin iqtada dhalik. Ka'an kana. Tengok pada ka'an kana. Ka'an kana al-maf'ulu dhamiran muttasilan bifi'lihi wal fa'ilu isman dhahira. Antara tempat yang mewajibkan kita mendahulukan maf'ul bihi, kemudianlah baru fa'il, ialah ka'an kana al-maf'ulu dhamiran muttasilan bifi'lihi. Bila mana maf'ul bihi itu dhamir yang bersambung dengan fa'ilnya. Fa'ilnya iaitu fa'il bagi fa'il. Wal fa'ilu, sedangkan fa'il itu isim yang zahir. Isim yang zahir. Bukan isim dhamir lah. Fa'il itu isim yang zahir. Tengok ayat Quran. Ataupun kita bagi contoh lain dulu. Darabani Zaidun. Darabani Zaidun. Darabani Zaidun. Daraba fa'il. Ni. Nun tu nun al-wiqayah. Ya tu maf'ul. Telah memukul akan aku oleh Zaidun. Kat sini cukup syarat tak? Cukup. Apa syarat dia? Fa'il bersama dengan dhamir. Fa'il bersama dengan dhamir. Darabani. Fa'il bersama dengan dhamir muttasil. Lepas tu fa'il pula dalam bentuk isim yang zahir. Isim yang zahir. Boleh? Jadi darabani Zaidun. Kat sini wajib. Tak. Kalau kita nak buat ayat lagu tu lah. Wajib kita dahulukan apa? Maf'ul, barulah fa'il. Tak boleh sebut daraba Zaidun ni. Tak boleh gitu. Daraba Zaidun iya ya boleh. Tapi kalau kita nak datangkan dhamir muttasil kat belakang, lagu mana nak buat? Daraba Zaidun ni gitu. Mana boleh? Jadi sebab tu saya sebut dhamir tu mesti dhamir yang apa? Muttasil. Kalau dhamir mufasil memang kita boleh pecahkan. Daraba Zaidun iya ya. Tak. Tapi kalau kita nak muttasilkan dhamir tu, sebut darabani, telah memukul akan aku oleh Zaid. Zaid tu pula isim yang zahir. Ayat Quran pula. Syaghalatna amwaluna. Syaghalatna amwaluna. Telah menyebutkan akan kami. Jadi fa'il bersama dengan maf'ul. Bersama dengan dhamir muttasil. Yang kita sebut sebagai maf'ul muqaddam lah. Amwaluna. Harta-harta kami itu fa'il. Jadi asalnya syaghalat. Amwaluna iyana. Telah menyebutkan akan harta kami. Akan diri kami. Telah menyebutkan oleh harta kami akan diri kami. Boleh? Ni hakikat realiti dah ni. Tak? Itu yang satu. Yang kedua, wa idzi batala Ibrahim rabbuh. Wa idzi batala Ibrahim rabbuh. Tengok kat bawah tu alasan dia apa? Dhabit dia. Wa idzi batala Ibrahim rabbuh. Apa makna dia? Dan bila mana ibtala menguji akan Ibrahim oleh Tuhannya. Tu terjemahan ayat. Wa idzi batala Ibrahim maf'ul bihi rabbuhu Tuhannya. Boleh? Dan bila mana telah menguji akan Nabi Ibrahim oleh Tuhannya. Tuhan Nabi Ibrahim. Kat sini wajib kita dahulukan maf'ul bihi iaitu Ibrahim. Fa'il iaitu orang yang menguji, zat yang menguji duduk di belakang. Rabbuh Tuhannya. Boleh? Sebab apa? Sebab kalau kita takhirkan maf'ul bihi, kita letak Ibrahim kat belakang.
Kita sebut wa idzi batala rabbuhu Ibrahima. Dan bila mana telah menguji oleh Tuhannya akan Ibrahim. Rabbuhu, Tuhannya. Rabbuhu, Tuhannya. Rabbuhu, Tuhannya. Hu tu kembali kepada apa? Dhamir ni kena kembali ke belakang. Bukan kembali ke depan. Tak. Hu tu kembali kepada Ibrahim. Ibrahim mana? Ibrahim tak ada dah kat belakang. Duduk kat tempat asal dia. Jadi wa idzi batala rabbuhu Ibrahima. Ibrahim, rabbuhu tu akan kembali ke depan. Dhamir tak kembali ke depan, dhamir ni kembali ke belakang. Boleh? Jadi kat bawah tu disebut idz law ukhiral maf'ul, kalau ditakhirkan maf'ul bihi, lazim daripada itu satu perkara yang mustahil, iaitu apa? Dhamir akan dikembalikan kepada satu perkara yang duduk di belakang sudut lafaz dan juga sudut rutubah, tingkatan. Sudut lafaz tu jelas lah. Wa idzi batala rabbuhu Ibrahima. Rabbuhu, hu kembali kepada depan, sepatutnya ke belakang. Tak, satu lagi Ibrahim, rabbuhu, hu tu akan kembali kepada satu perkara yang lebih tinggi rutubahnya. Lebih tinggi rutubahnya. Mutaakhir lafzan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, mutaakhir lafzan. Lafzan. Allah alam, rutubah tu maksud dia apa kat sini? Tak ingat. Rutubah sudut. Siapa boleh bantu ni? Apa mana rutubah kat sini? Dalam syarah Kawakib pun sama je. Alam mutaakhiril lafzan, okey, mutaakhiril lafzan wa rutbah. Alam mutaakhiril rutbah. Rutbah. Mutaakhiril rutbah. Sudut tingkatan tu siapa menang Ni makrifah tu, tengok tu. Ya, Susunan tu betul. Susunan tu makna lafzan tu. Rutbah. Boleh jadi juga susunan susunan kalimah. Tak, susunan kalimah jadi betul lah. Fa'il, fa'il, maf'ul. Kalau maksud susunan kalimah tu, sudut susun ayat tu, fa'il, fa'il, maf'ul, memang jadi betul lah kalau kita sebut idzi batala rabbuhu Ibrahim. Boleh faham tak? Jadi kat sini saya sebut, kita tak boleh tukar wa idzi batala rabbuhu Ibrahim, sebab alasan dia ialah rabbuhu, hu tu dhamir. Dhamir tu akan kembali ke depan, sepatutnya ke belakang. Jadi lazima a'udud dhamir ala mutaakhiril lafzan, sudut lafaz. Sudut rutbah ni saya tengok pada dalam bab makrifah, ranking macam mana? Siapa dulu? Dhamir dulu kan? Lepas dhamir bawa alam. Betul tak? Paling mana bab dhamir hilang? Dia nak cari hilang selalu. Domain dulu bawah alam betul. Ranking. Betul. Domain dulu bawah alam. Betul. Yang saya faham itulah. Jadi bila kita sebut wa idzi batala rabbuhu Ibrahima, tak boleh begitu sebab apa? Hu tu akan kembali kepada satu isim
Yang isim tu pada sudut lafaz sudut belakang dah. Sepatutnya hu ni kembali kepada yang belakang. Sekarang ni dia kembali ke depan. Itu dah tak boleh dah satu benda. Sudut lafaz. Sudut rutubahnya, hu tu dia ayat begini. Ayat saya tu putus sikit. Dia semula saya tengah. Wa idh batala Ibrahim rabbuh. Dan bila mana telah menguji akan Ibrahim oleh Tuhannya. Rabbuhu tu tak boleh duduk di depan. Malah kena duduk di belakang. Maknanya mesti maf'ul kat depan, fa'il kat belakang. Sebab apa fa'il tak boleh duduk kat depan? Sebab kalau kita sebut wa idh batala rabbuhu Ibrahima, maka ketika itu hu tu dhamir akan kembali kepada satu perkara yang mutaakhir, yang belakang pada sudut lafaz. Hu dhamir patut kembali kepada perkara kat depan. Tak. Sepatut hu dhamir kembali kepada perkara yang kat depan. Sekarang ni dia kembali ke belakang. Sudut lafaz. Sudut lafaz jelaslah. Sudut rutubah maknanya apa? Hu rutubah dia lebih tinggi berbanding apa? Berbanding alam. Jadi kat sini hu tu akan kembali kepada apa dia? Alam, yang mana alam tu lebih mutaakhir, lebih belakang sudut rutubah berbanding dengan dhamir. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahu a'lam. وقد يتقدم المفعول على الفعل والفعل جوازا نحو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Ini yang terakhir, dan kadang-kadang boleh juga terdahulu maf'ul ke atas fa'il dan fa'il. Maf'ul dulu. Lepas tu barulah fa'il, lepas tu barulah fa'il. Itu pun ada dua. Pertama, jawazan secara harus. Contoh apa? Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Jadi fariqan tu maf'ul bihi. Kadzaba tu fa'il. Lepas tu waw tu fa'il. Tak, jadi datang maf'ul, datang fa'il, lepas tu barulah datang. Ya tak. Kat sini apa? Maf'ul dulu datang, lepas tu barulah fa'il dengan fa'il. Okey. Fariqan kadzabu, fariqan maf'ul. Lepas tu barulah datang kadzabu, fa'il dan fa'il. Fariqan yaqtulun, fariqan maf'ul bihi, barulah datangnya fa'il iaitu yaqtulun dan juga fa'il dia huwa, waw tu. Boleh? Jadi asal perkataan dia ialah kadzabu fariqan wa yaqtuluna fariqa. Tapi dia letakkan maf'ul dulu, fariqan kadzabu fariqan yaqtulun. Itu secara haruslah. Ada juga secara wajib, wa wujuban nahu fa ayyu ayya ayatillahi tunkirun. Boleh? Lianna ismal istifham lahu sadrul kalam. Jadi asalnya tunkiruna ayya ayatillah. Tunkiruna, kamu mengingkari mana-mana satu ayat-ayat Allah. Itu yang sepatutnya tunkiruna fa'il dan maf'ul bihi. Tapi kat sini maf'ul bihi didahulukan. Atas alasan apa? Atas alasan ayat tu ialah ismu istifham. Dan isim istifham ini tak begitu juga isim syarat, dia ada sadrul kalam, dia ada kekuatan untuk dihadapankan di dalam mana-mana kalam. Sadr ni dada, mana duduk kat depan. Li'anna lahu sadrul kalam, dia ada kuah, kekuatan untuk berada di hadapan. Boleh? Jadi kalau orang tanya alasannya apa? Alasan itulah. Li'anna ismal istifham wa ismal asyarti lahu ataupun lahuma sadrul kalam, ada kemampuan untuk duduk di depan. Tak? Tu. Jadi tunkiruna ayatillah, tak boleh letak kat belakang. Sebab apa? Sebab ayat tu memang kena duduk kat depan. Dia lahu haqqun fi sadril kalam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? InsyaAllah nanti kita baca babu al-maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu. Ni mudah je. Bila dah faham yang bab fa'il tu, bab ni mudah je.
Kita baca sekali dengan mubtada khabar lah, kena sampai insya-Allah. Ada sebarang soalan? Tak ada. 2 jam hari ni. Ikhwanah. Cukup sekadar tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.